2 minit lagi. Macam mana audio dia? Sikit audio okey ke? Cubaan 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey tak audio? Alright, Alhamdulillah. Seminit lagi. Terima kasih, Ais. Waalaikumsalam, Sister Sabariah. So cukup kot 9.30. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada student-student yang sudah hadir dan yang akan hadir sekejap lagi. Terima kasih kepada yang punctual. Saya pun harapkan diri saya juga punctual dalam kelas kita ni. Maksudnya saya menjaga masa. Kalau bermula 9.30, kita mula 9.30 lah. Ya, sebaik mungkin lah ya. Doakan saya. Baik, kita sudah habis modul 5 semalam. Sekarang kita akan beralih ke modul nombor 6, iaitu wahyu pertama. Temanya ialah wahyu pertama. Kisah ini berlaku waktu Nabi berumur 40 tahun. Masa umur Nabi 40-an ni, 40 tahun lah ya. Nabi ada satu habit, kebiasaan, iaitu dia dah mula mahu menyendiri sekali-sekala. Riwayatnya pelbagai. Ada yang kata Nabi sebegitu selama setahun, ada yang kata beberapa bulan, ada yang kata 3 tahun. Wallahu alam. Tetapi kita fahamlah yang Nabi mahu his own time lah, ataupun bahasa kita sekarang me time ya, my time alone. Dan orang yang berumur 40-an pun dia boleh relate to this story,
bahawa ada kalanya, terutamanya orang lelaki, ada kalanya dia mahu susun semula apa yang dia faham, mahu memahami apa yang dia tengah buat ni, apa yang dia sudah buat, apa yang dia tengah buat, dan apa yang dia akan buat. Kerana lelaki sifatnya bukan rutin. Lelaki secara umum Allah jadikan lelaki ni sifatnya ialah mencipta, memulakan, menjaga, bertanggungjawab. Sepatutnya perempuan secara umumnya bersifat rutin. Dia lambat bosan sebenarnya. Jadi dia boleh jaga anak dan dia boleh bersabar atas tangisan anak tu setiap hari. Contohnya, setiap hari dia boleh bangun, carikan susu untuk anak. Jadi perempuan punya lingkungan ialah lebih berbentuk bulatan lah. Selagi mana dia boleh buat kerja dia, dia akan happy, dia akan rasa fulfill. Tetapi lelaki ni, kalau dia sangkut dalam perkara yang sama untuk masa yang lama, dia akan rasa dia punya kelebihan itu tidak digunakan seolah-olah. Kelelakian dia lah kiranya. Jadi, tapi inilah dua pembahagian yang sangat umum. Dan saya tahu akan ada orang yang mungkin akan bantah. Dia kata, tak adalah, saya perempuan tapi saya kreatif, saya suka mencipta, saya suka itu, saya suka ini. Okey. Yang kebanyakan ceritanya ialah cerita umum. Maksudnya secara general, lelaki ni macam ni, perempuan yang begini. Sama juga macam ubat Panadol kan. Ubat Panadol secara umum dia boleh hilangkan sakit kepala. Tapi jangan lupa, ada sebahagian orang, mungkin 0.01% manusia, orang lain dia makan Panadol normal je, tak ada sakit perut, tak ada apa. Tetapi ada 0.01% mungkin, sedikit saja orang yang akan ada masalah radang hati tau, yang teruk, yang boleh menyebabkan kematian. Wah, pelik kan? Panadol boleh menyebabkan kematian. Ini sudah pelik. Tapi this is rare case. Macam tu jugalah pembahagian yang umum-umum macam ni. Secara rarely kita akan jumpa orang yang berbeza. Dia macam ni, aku macam ni, tak apa, no problem. Alright. Okay. So Nabi Muhammad SAW mengambil sedikit masa daripada hidupnya untuk understand his life, himself. So Nabi pilih tempatnya iaitu di Gua Hira. Pergilah ke sana beberapa hari, beberapa lama, wallahu alam, mungkin bulan, mungkin tahun. Dan bila dia punya bekalannya habis, Nabi akan turun dan dia akan refill bekalan makanan dia. Refill, kemudian pergi balik, kemudian refill, pergi balik. Wallahu alam, after 3 days, after 2 days mungkin. Bagi orang yang pernah pergi naik sampai Gua Hira tu, dia akan perasan tempat tu sebenarnya agak sempit. Jadi masa Nabi take his time duduk kat situ, dan mesti akan ada soalan, Nabi buat apa kat situ? Kalau ustaz kata Nabi beribadah, masalah pula, sebab Quran belum diturunkan. Jadi masih tidak ada sunnah, tidak ada ibadah, tidak ada Quran, tidak ada solat lah. Wallahu alam. Dalam hadis disebut Nabi naik ke atas tu dan bertahannuth. Perkataan yang digunakan pun perkataan yang bersifat klasik lah, perkataan lama. Jadi orang Arab zaman sekarang pun tak guna perkataan tu. Secara umum lah kita boleh katakan maksudnya ialah Nabi meditate lah. Nabi take his time lah, duduk situ untuk contemplate, meditate, contemplate. Wallahu alam macam mana. Dan suka juga saya untuk sambung sikit lagi pasal meditation, contemplation, being alone ni. Bila kita bersendirian lah, kita boleh dengar suara hati kita tau. Kita sangat perlukan perkara ini, tak kira lah lelaki atau perempuan.
terutamanya di zaman sekarang yang sangat banyak bunyi. Kita ni sangat banyak bunyi, kita sentiasa ada muzik, sentiasa ada manusia yang bercakap, sentiasa ada bunyi kereta, sentiasa ada some kind of sound. Sekurang-kurangnya bunyi kapal terbang yang lalu atas kepala kita, ataupun fan, bunyi aircon kuat sikit kan. Sentiasa ada bunyi jentera apa gitu gini kan. Sebenarnya bila kita sibuk sangat dengan perkara lain, kita tak sempat tahu nak tanya diri kita sendiri, nak memahami diri kita. Dan kita kalau perasan anak-anak muda kan, tapi tak semestinya muda lah kan, ada anak-anak tua pun, dia sentiasa ada earphone kat telinga dia. Kalau kita fikir sikit dari segi psikologi, sebenarnya ada benda yang dia tak nak dengar. Apa yang dia tak nak dengar? Antara yang dia tak nak dengar ialah suara hati dia. Sebab suara hati dia akan cakap, sampai bila kau nak duduk lepak macam ni je, kau tak menghasilkan apa-apa. Sampai bila kau nak tangguh-tangguh study kau ni, patut kau start belajar. Sampai bila apalah contoh, apa-apa je lah kan. Sampai bila hati dia akan cakap, suara hati dia. Jadi untuk tutup suara hati dia, jom kita akan berparti lah, seolah berparti dalam dia punya kepala kan. Biar bunyi kuat, so dia akan kebaskan kepala dia, kebaskan telinga dia supaya dia tak perlu dengar semua ni. Duduk seorang-seorang, insya-Allah ada kebaikan dia bila kita bertanya kepada diri kita sendiri. Baik, balik kepada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang sempit dekat atas tu, tiba-tiba ada seorang lelaki pula. Dan dia datang dekat Nabi dan dia peluk kuat-kuat. Dia peluk erat-erat Nabi dan dia kata, "Iqra." Tiba-tiba cerita atau hadis ini memang ada sedikit masalah bagi beberapa orang. Dia kata, "Kejap, kenapa Jibril suruh dia baca padahal dia nak baca apa? Bukannya ada buku ke kertas ke apa?" Tetapi mungkin jawapannya ada dalam riwayat lain, iaitu riwayat Ibnu Ishaq, yang disebut bahawa sebenarnya Jibril bawa satu hamparan yang bertulis. Maksudnya hamparan tu ada tulis, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Seterusnya sampai 5 ayat yang pertama. Lembaran itu ada tulisan. Sebab tu dia kata, baca. Dan Nabi tak baca. Sentiasa Nabi jawab, "Ma ana biqari." Aku tak boleh baca. So setelah 3-4 kali Jibril kata baca, Nabi tak baca, barulah Jibril sendiri baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal," dan seterusnya. Sampailah 5 ayat yang pertama surah Al-Alaq. Apabila Nabi dengar sahaja surah Al-Alaq ni, 5 yang pertama, nombor 1 Nabi terkejut, siapa lelaki ni? Nombor 2, macam mana kau naik? Aku tak perasan. Nombor 3, bukan ada ruang pun kat atas tu, kenapa tiba-tiba kau boleh berada kat sini tanpa susah payah? Nombor 4, siapa kau yang nak peluk-peluk aku ni? Nombor 5, kenapa kau nak baca-baca semua ni? Dan apa cerita baca-baca? Nombor 6, kenapa bacaan dia berupa syair? Masalahnya, kenapa aku ingat? Kenapa syair yang kau baca aku boleh hafal? Kenapa syair yang kau baca melekat dalam kepala aku dan aku tak boleh lupa? Why? Sebab biasanya syair apa pun dibaca kat Nabi ni orang yang lupa lirik. Sebab nanti kita akan dengar dalam kisah yang seumpamanya, lebih kurang 20 tahun lagi, waktu dekat Madinah, Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi, dia duduk sekali kan. So Nabi pun kononnya cuba nak deklamasi satu sajak. Sajak yang dia dengar dulu, dia kononnya nak cerita balik dekat Abu Bakar. Alah, samalah macam kita hafal lagu kan. Kita pun kata, izinkan diriku, menenangkan hatimu, macam tu kan. Itu kawan kita pun kata, taklah, mana ada menenangkan hatimu, masuk dalam jiwamu. Macam tu ke? Tapi lebih kurang je kan, menenangkan hati masuk dalam jiwa kan. Jadi kita ni lupa lirik punya orang. Jadi Nabi pun sebenarnya rupanya dia orang yang lupa lirik. Jadi bila Nabi cuba nak bersajak, Nabi kata, "Abu Bakar, apa kata penyajak tu?" Dia sebutlah
maka ini berlaku baina Aqra wa Uyainah. Sebenarnya terbalik. Itu nama dua manusia tu. Baina Uyainah wa Aqra Nabi. Jadi Nabi dah tukar irama dia dan tukar apa itu? Kiranya lirik dia lah seni kata je Nabi tukar. Aqra Uyainah jadi Uyainah Aqra. Abu Bakar kata taklah Nabi. Sebenarnya Aqra Uyainah bukan terbalik. Tapi akhirnya sebutannya dua manusia ni kan, dalam sajak tu ada sebut dua manusia ni. So Nabi kata apa tu? Alah sama je lah. Yang penting Aqra ada, Uyainah ada kan. Maknanya Nabi bukan jenis hafal lagu lah. Dia bukan orang syair punya orang. Walaupun dia banyak dengar syair. Sebab syair is something very common. Dan itulah di hiburan mereka waktu itu. Mereka bermain dengan kata-kata lah syair. Jadi Nabi tak hafal lirik. Tapi kenapa yang 5 line ni, ini syair yang agak lengkap. Nabi nak hafal 2 line pun gagal. Kenapa sampai 5 line ni bermain di kepala aku tepat-tepat sama je. Itu Nabi rasa macam something is very wrong ni. Dan seterusnya buat Nabi sangat risau ialah yang nombor 7 mungkin. Aku dah gila ke? Siapa lelaki ni? Wujud ke dia sebenarnya? Mungkin aku dengar-dengar je kot. Aku nampak benda ke? Am I seeing things? Am I listening to things? Am I hearing things? Aku ada halusinasi ke? Aku ada skizofrenia ke? Kalau dalam bahasa moden kita ni. Gila ke aku ni? Macam tu lah. Risau Nabi. Saya nak habiskan cerita pasal Abu Bakar dengar dan betulkan Nabi punya syair, ingat tak? Abu Bakar betulkan syair Nabi tu, Aqra dan Uyainah tu. Abu Bakar kata salah Nabi, bukan macam tu. Tapi Uyainah Aqra, tahu Nabi kata apa? Nabi kata sama lah tu. Sama lah tu. Sama lah tu. Kejap. Abu Bakar pula jawab. Bila Nabi kata sama lah tu kan, maksudnya dia tak hafal lah tu. Abu Bakar kata wallah, demi Allah, innaka Rasulullah, engkau ni memang Nabi lah, Nabi. Tiba-tiba je kan. Masa Abu Bakar dengar nanti 20 tahun lepas kejadian ini, Abu Bakar akan cakap dengan Nabi, demi Allah Nabi, engkau memang Nabi lah. Dan betul lah apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah kata apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidaklah kami turunkan atas kamu, wa ma anzalna syi'ra, tidaklah kami turunkan kepada engkau syair, wa ma yanbaghi la, dan tak sesuai pun. Apa maksud Allah tak sesuai pun? Satunya tak sesuai sebab Quran bukan syair. Quran is further higher than syair. Itu nombor satu. Yang nombor dua ialah bila ditafsirkan ayat ini, Nabi memang takkan boleh hafal syair punya. Sampai Nabi wafat, Nabi memang tak pandai bersyair lah. Dua line okey, lepas tu dah gagal lah, dia dah lupa dah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yang aku turunkan kepada engkau bukan syair tetapi ini zikru. Ini peringatan, dan inilah dia, nama dia Quran yang jelas. Macam itulah. Dapat kita belajar tafsir satu ayat daripada surah Yasin ni tak? Yang kita selalu baca ramai-ramai kan? Baik. Jadi Nabi tak hafal. Tapi kali ini Nabi hafal. Sebab tu Nabi jadi sangat bingung. Nabi tinggalkan semua benda. Kita boleh bayangkan Nabi tak sempat nak packing barang dia pun. Yang dia bawa makanan ke apa ke, bundut kain ke. Dia lari terus. Dan cuba bayangkan lari dia tu. Kita mungkin bayangkan turun dari Gua Hira, terus rumah Nabi kan. Sebenarnya siapa yang pernah pergi Gua Hira, dia akan bayangkan, jauh juga weh. Nak dekat sejam kot. Nabi nak turun daripada bukit tu. Turun dari bukit, kemudian dia akan jalan. Waktu tu mungkin dia berlari sebab dia sangat risau.
mungkin sejam setengah. Bayangkan punyalah berdebarnya Nabi, punya risaunya ni, berpeluh-peluh dia, takut gitu gini, wallahu alam. Dan dia pergi terus ke Khadijah. Ini satu poin lagi yang selalu ustaz-ustaz kita sebut, ustazah kita pun sebut. Betapa Nabi apabila ada masalah, dia cari isterinya. Yang sudah makin berkurang zaman sekarang, saya tak tahu tentang zaman dulu, kerana kita dah ada budaya blaming. Itulah kau, itulah bang, siapa suruh pergi hutan, kadang jumpa hantu, macam tu kan. Blaming culture ni memang agak bad lah. Itulah kau, aku dah kata dah. Orang tak terima bahawa manusia ni berbeza. Manusia berbeza, keperluannya berbeza, kehendaknya berbeza kan. Ni suami, ya betul, tapi dia memang perlu baca buku sehari 2 jam. Mungkin kita kata, apa guna baca buku? Jomlah tengok TV, tengok movie dengan kami. Kenapa nak kena baca buku? Tapi itu keperluan dia, untuk dia rasa puas hati dengan masa yang dia spend dalam hidup dia ke apa ke kan. Jadi sebagai pasangan mesti kena faham, suami aku ni dia memang dia kena baca buku. Ataupun suami aku dia memang sebulan sekali dia kena ride motor dengan kawan-kawan dia. Dia ada motor besar kot Dia kena ride motor, dia kena pergi negeri-negeri lain. Kadang-kadang dalam-dalam ni je, mungkin Kajang ke area Semenyih ke apa ke, dia kena pergi. Dia kena makan tom yum dekat area sana, dan dia akan balik dia akan tidur sana semalam ke, dia akan balik. Dan dia akan puas hati untuk bulan tu. So, ada suami yang macam ni, dan ada juga isteri yang macam ni. Ada isteri yang dia mesti kena bake cake. Dia kena buat kek. Apa buat kek, dia kena bagi kat jiran. Kadang-kadang kita sebagai suami, kita fikir, contoh like, kenapa kau rajin sangat bake kek ni kan? Macam dengan rumahnya bau keknya, engkau kusut masai susahnya engkau ke apa ke. Tapi itu yang buatkan dia rasa puas hati. Maka sebagai pasangan, kita kena sokong. Bagilah dorongan. Bulan ni kita nak bagi kek kat siapa? Jom, abang hantar kek ni ke pagat-pagat kat jauh-jauh sikit ke, hantar kat your rumah family you ke apa ke kan. Sebab apa? Sebab kita tahu itu buatkan dia happy. Jadi Khadijah masa Nabi nak pergi, mestilah ini bukan budaya mereka. Walaupun ada riwayat kata Abdul Muttalib pun pernah duduk kat Gua Hira. Maksudnya pernah beruzlah ataupun berkhalwat di Gua Hira. Tetapi dia, of course, dia bukan budaya semua orang. Kalau tidak akan ada banyak sangat gua yang ada nama dia kan. Ini Abu Bakar duduknya gua ni, Omar duduk gua ni kan. Dia kan ada gua Abu Bakar, gua Omar, gua Ali, gua Abu Musa Al-Asy'ari, gua gitu, gua gini kan. Tapi it's not like that. So, menyokong pasangan ini ialah benda yang sangat mahal pada pandangan saya, kerana manusia ada keinginan dan kebiasaan yang berbeza sesama kita. So, balik kepada cerita ini. Dalam keadaan yang sangat takut, Nabi terus lari ke isteri dia, dan Nabi kata, Zammiluni ya, selimutkan aku. Dalam keadaan orang takut ni, dia jadi macam akan jadi ada cold, jadi rasa sejuk kan. Selimutkan aku. Khadijah pun layankan dia, tenangkan hati dia kan. Lepas Nabi dah tenang ya, Khadijah kata apa, sambil mungkin sambil urut dada Nabi ke apa ke, mungkin sambil peluk dia ke, wallahu alam. Tapi Khadijah kata, wallah la yukhzikallah abadan. Demi Allah, Allah tidak akan hina engkau, tidak akan tinggalkan engkau selama-lamanya. Allah tak akan hina engkau lah Nabi. Dia tak sebut Nabi, wahai suamiku lah. Allah tak akan hina engkau. Kita pause kejap. Yakinnya Khadijah bahawa Allah tidak akan hina suami dia ni? Maksudnya Allah tak akan hina dia dengan penyakit-penyakit mungkin macam gila ke, kau ni nampak benda tapi tak ada ke kan. Ni kan benda yang dia kita panggil akan merendahkan status seseorang kan. Maka dia ada masalah mental ke apa ke, ataupun dipermainkan syaitan ke kan. Khadijah dengan yakinnya, wallahu alam, dalam hati dia gundah gulana macam mana, punya risau tengok suami dia. Kita kena ingat, Khadijah bukan malaikat. Malaikat tak gelabah. Tapi dia manusia, dia mesti gelabah. Tapi dia tahu apa gunanya gelabah kalau suami pun gelabah, kau gelabah, aku gelabah kan.
So Khadijah yang jadi penenang ni, dan kita kena ingat kita kena betulkan pemikiran kita. Bukanlah Khadijah itu tidak ada emosi dan tak risau tengok suami dia. Sebab kadang-kadang cerita yang menunjukkan macam Khadijah ni macam macam mana? Macam robot lah. Tenang je. Sebenarnya tidak. Tetapi dia tahu di mana dia nak tunjukkan ketidaktenangan dia dan di mana dia mesti sorokkan buat masa ini. Mesti dia risau. Tapi dia guna akal dia cepat-cepat. Apa kau boleh buat ni? Tenangkan dia dulu. So Khadijah kata, demi Allah, Allah tidak akan hina engkau, hai suamiku. Dan kenapa dia yakin sangat Allah takkan hina? Bayangkan ini zaman belum Quran diturunkan. Ya, Alhamdulillah Maryam, Sister Maryam. Right? Fatin pun kata pasal Gua Hira Fatin quite far, betul lah. Agak jauh. Nak naik atas tu dah jauh dah. Ni nak turun dah sampai ke rumah Khadijah. So balik kepada cerita kita. Yakinnya Khadijah yang Allah takkan hina suami dia ni. Padahal waktu tu tidak ada, Nabi belum dianggap Rasul lagi. Dan Quran baru diturunkan sikit, itu pun orang tak tahu itu Quran ke dari Allah ke apa ke. Dia cuma satu bait kata-kata yang macam puisi, macam syair. So apa yang mendorong Khadijah untuk yakin tu? Allah takkan hina engkau, wahai suamiku. Kenapa Allah takkan hina engkau? Dan disebut dalam riwayat yang famous, dia akan sebut 3 atau 4 perkara. Engkau menyambung silaturahim. Saya sebut dalam saya punya buku, kita punya buku ni. Allah takkan hina orang seperti kamu. Kau sambung silaturahim, jaga orang yang susah, baik kepada tetamu dan sebagainya. Bila syekh saya ni, saya punya cikgu lah, cikgu sirah saya dan juga cikgu hadis. Nama dia Syekh Yasir Qadi. Right? Syekh Yasir Qadi. Boleh search lah, ada YouTube dia. Dia manusia zaman sekarang. Dan dia mengajar sirah 150 episod. Panjang ni, satu episod ada dekat 2 jam. So kalau kita kali semua, subhanallah, berapa jam kena belajar ni, sirah ni, daripada awal kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi. Dia guru saya lah. Dia kata baru-baru ni, dia kata aku dah kumpulkan semua riwayat tentang apa yang Khadijah cakap kepada suami dia. Daripada riwayat yang paling sahih kepada yang daif-daif pun dikumpul je. Dia kata ada at least ada 9 perkara yang Khadijah kata, jangan risau, Allah takkan hina kau. Di antaranya ialah, saya kena bacakan. Allah takkan hina kau. Kerana apa? Kerana engkau, subhanallah, sekejap kerana engkau sambung silaturahim, kau tolong orang yang lemah, kau memberi sedekah kepada orang yang miskin, kau tolong tetamu dan orang yang orang yang tidak diketahui, orang yang tak dikenali pun Nabi akan pergi tanya dia, kau okey ke? Kau dari mana? Cukup ke semua bekalan kau ni? Makan ke apa ke? Nabi akan sentiasa jadi orang ahli masyarakat. Semalam kita dah bincang pasal Hilf Al-Fudul tentang ahli masyarakat. Dalam riwayat lain sebut engkau tolong semua orang. Dan engkau bercakap yang benar je. Engkau orang yang menjaga amanah, akhlak engkau yang baik. Dan tak ada manusia yang boleh mencari kesalahan-kesalahan dari engkau. Engkau ni orang yang baik lah. Ada 9 perkara lebih kurang. Engkau orang yang baik. Takkanlah Allah nak tinggal dia orang macam ni. Orang yang jahat pun mendapat tempat yang baik dalam dunia ni, apatah lagi orang yang baik macam kau. Yakinnya Khadijah bahawa suaminya orang baik. Kenapa saya ulang-ulang dalam tema ini? Cuba kita tengok senarai apa yang disebut oleh Khadijah. Atas keyakinan inilah dia kata, don't worry my husband, Allah takkan hina kau, Allah takkan tinggalkan kau. Perasan tak apa yang disebut? Semuanya ialah hablum minan nas. Maksud dia, semuanya berbentuk hubungan sesama manusia. Inilah dia ukuran seseorang manusia yang baik. Problem kita ialah, ukuran kita ialah betapa kuatnya dia solat, betapa kuatnya dia puasa, tapi kita lupa nak melihat akhlak dan adab dia sesama manusia. Kisahnya dia pasal manusia.
Dia jaga silaturahim, dia tolong orang lemah. Apa maksud jaga silaturahim ataupun sambung? Maksud dia, kalau ada keputusan lah, putus silaturahim, maksudnya hubungan sesama keluarga ada yang putus, dia menjadi orang yang lebih dahulu cakap sorry, ataupun jom kita baik-baik. Dia cepat. Kalau tengok dua orang yang tengah putus saudara, dia yang akan jadi penyambungnya. Tak mau gaduh-gaduh. Jom kita buat begini, jom kita buat begini. Tolong orang yang lemah, tolong stranger, tolong orang yang tengah travel. Dia bercakap benar, jaga amanah. Di mana ibadahnya? Semua ni jadi manusia je. Tolong tetamu. Rupanya itulah manusia yang baik. Sebab kalau Tuhan, kalau Allah mahu cipta manusia, satu makhluk yang sangat rajin sujud rokok dan tahiyat dan berpuasa, semata-mata itu katakan, kalau itu semata-matanya, sudah ada satu golongan kejadian makhluk yang Allah cipta yang dah boleh buat benda tu selama beribu-ribu tahun, iaitu para malaikat. Malaikat kalau disuruh sujud, dia akan sujud selama-lamanya sampailah Allah kata stop sujud, sekarang aku nak kau rukuk. Ikut cakap Allah je. Manusia yang disuruh sujud, kalau manusia, kenapa kau nak sujud? Kan? Kenapa aku belum sujud? Sampai bila dia akan tanya? Untuk apa, kenapa? Sampai bila? Jadi setakat kalau manusia yang sangat kuat solat, tetapi dia sangat tidak menjaga perhubungan sesama manusia, dia akhlaknya buruk. Manusia kalau tanya kat dia, kenal tak si Azam tu? Namanya Azam kata saya. Kenal tak Azam? Oh tu yang selalu pergi masjid tu. Betul lah. Dia bukan imam masjid ke? Ya dia imam masjid tu. Okey ke dia? Apa khabar dia apa semua? Boleh lah ni. Kenapa orang sampai cakap boleh lah ni? Rupanya dia bukan kisah pun pasal orang lain. Dan dia cuma kisah tentang orang menghormati dia. Ni Haji Azam. Boleh panggil imam, boleh panggil Haji Azam. Bukan Azam. Itulah. Kenapa proud sangat kan? Kenapa takabur sangat? Relax sudahlah. Kita semua manusia kan. Di manakah engkau punya tempat dalam masyarakat? Takkanlah setakat orang kena puji dan jack engkau saja kan? Contohlah. Saya bagi contoh je. Dan memang ada orang yang macam ini. Ada seorang perempuan yang dipuji oleh Aisyah. Aisyah kata, suami kan, wahai suamiku kan, ya Rasulullah, tahu tak perempuan ni? Rajin betul puasa, rajin betul solat. Tahu Nabi kata apa? Tempatnya dalam neraka. Sudah. Pening kepala Aisyah. Tempat dalam neraka? Orang kuat semayang, kuat puasa macam ni. Kalau tak silap saya, dia sebut puasa juga. Ya, kerana setiap hari dia menyakiti jiran dia. Kerja dia menyakiti jiran. Jadi sesuailah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat yang betul ialah yang menghalang manusia daripada fahsya dan munkar. Fahsya ialah dosa yang bersifat seksual. Munkar ialah dosa-dosa yang selainnya, mencuri, menipu, membuli, pukul, bunuh dan lain-lain. Fahsya yang bersifat seksual lah, zina, berdua-duaan, tempat yang salah dan sebagainya. Fahsya dan munkar. Sepatutnya solat mengelak daripada fahsya dan munkar. Tapi kalau dia tidak mengelakkan semua tu, maknanya something is wrong with that person, with the understanding of solat. Ataupun memahami kepada siapa dia solat tu, dia sujud kepada siapa. Mungkin belum lagi internalize, belum masuk lagi dalam hati orang ini. Semoga kita ni golongan yang sudah masuk lah. Kita dah faham, kita sujud ni sujud kepada Allah lah kiranya. Kan sujud kepada Allah. Kita tundukkan diri kita, abdikan diri kita di hadapan Allah, dengan harapan Allah menerima kita sebagai hamba-Nya. Dan bila Allah terima sebagai hamba-Nya, Allah akan memandang kita dengan sifat belas kasihan. Bila ada sifat belas kasihan, dipanggil rahmah, maka adalah peluang untuk kita masuk ke dalam jannah-Nya. Sebab manusia akan masuk ke dalam jannah Allah, ke dalam jannah atas rahmat Allah. Bukan atas amalan kuat kita ni, atas rahmat Allah. Jadi yang menariknya tentang manusia pertama yang masuk Islam, manusia pertama yang beriman, saya tak pernah dengar ustaz lain cakap benda ni. Saya cuma nak bagi idea je.
Janganlah sebut benda ni depan orang, nanti dia orang akan cakap engkau ni sesat. Tetapi saya boleh katakan Khadijah binti Khuwailid beriman kepada Nabi sebelum Nabi beriman kepada diri dia sendiri. Wow tak? Betul tak dia kata Allah takkan hina engkau. Engkau buat begini, engkau begini, engkau begini, engkau begini. Jangan risau. Besok aku akan bawa engkau jumpa aku punya sepupu, iaitu Waraqah bin Naufal. Dan mereka pun pergi besoknya. Pergi jumpa Waraqah bin Naufal, satu manusia yang sudah tua, umurnya mungkin 80-90-an. Dia sudah tua dan sudah buta. Zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad kalau namanya tua, dia akan buta. Kalau dia buta, dia tua. Kenapa kalau tua dia buta? Ya, sebab dia ada masalah katarak. Mak saya sendiri baru je settle pembedahan katarak. Kalau dibiarkan saja, maka dia akan jadi buta. Maksud buta ialah penuh selaput dekat mata dia dan dia mula tak nampak. 1400 tahun dulu, 2000 tahun dulu, tak ada timbul isu istilah operation mata. Dia sangat kita tak ada kepakaran itu zaman itu. So sekarang ni kebutaan boleh diselesaikan dengan agak mudah. Ada satu lagi teori, kalau ada geng-geng ophthalmologist lah, geng-geng pakar sakit mata tengah menonton kelas kita ni, satu lagi sebab mungkin orang zaman dulu, orang di Timur Tengah terutama dekat area Saudi sekarang lah, Mekah, Madinah, Taif ni, mereka buta kerana satu parasit, nama dia onchocerciasis. Dia masuk, dia macam cacing kecil yang masuk dalam mata. Wow tak? Siapa yang suka lah benda-benda macam ni, bolehlah search. Baik. Jadi Khadijah beriman kepada Nabi sebelum Nabi beriman kepada diri dia sendiri. Sebelum dia percaya, iman maksudnya percaya. Bawalah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah dengar cerita Nabi, dengar semua, dia kata ini ialah namus. Dalam bahasa mereka ada gelaran lain untuk Jibril iaitu namus. Namus, maksud namus dalam bahasa mereka ialah penyimpan rahsia. Inilah namus yang juga pernah datang kepada Nabi-Nabi yang dulu. Maknanya engkau ni seorang yang diutus, dan kamu akan Waraqah tengah cerita dekat Nabi Muhammad ni masa tu, engkau akan ditentang, orang akan benci kau, orang akan buang kau dari keluarga, orang akan perangi kau. Cuba bayangkan waktu tu seorang yang berumur 40 tahun, agak anak manja lah kiranya. Anak manja Mekah lah. Mekah sebut Muhammad, Muhammad baik, Muhammad best. Malahan waktu umur dia 35 tahun, cerita pasal Kaabah runtuh kan, Kaabah rusak, akan timbul isu tau, dia nak letak Hajar Aswad di mana, ataupun siapa yang nak angkat Hajar Aswad ni untuk diletakkan di rukun Hajar Aswad, di sudut Hajar Aswad yang ada sampai sekarang ni. Hajar Aswad kecil, jadi kita ni berebut-rebut ni macam mana? Jadi riwayatnya sebut bahawa mereka buat keputusan, siapa yang nanti datang daripada pintu ini masjid, mereka panggil semua area ni masjid, besok pagi ke ataupun sekejap lagi, orang pertama yang kita nampak datang dari sini, kita lantik dia sebagai hakim untuk menentukan kabilah mana yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sebab kabilah-kabilah ni tengah nak bergaduh sama dia orang ni. Ini cerita masa Nabi berumur 35 tahun. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad, datang daripada arah tu Allah takdirkan. Mereka semua bersorak, Muhammad alhamdulillah gitulah. Segala puji bagi Allah lah, walaupun mungkin sebutan alhamdulillah belum lagi digunakan di sana. Tetapi segala pujilah. Oh best lah. Dan mereka akan sebut Ja'al Amin. Maknanya datang dah si amanah ni, datanglah si penjaga amanah, datang dah. Syukur mereka. Waktu tu belum ada Quran, belum sunnah. Dalam keadaan mereka sangat sayang kepada Nabi ni, Al-Amin lah apa. Mereka yakin tahu Nabi Muhammad akan buat satu keputusan yang sangat best. Sebab dia orang yang adil. Kalaulah datangnya contoh
Abu Lahab lah, dia daripada Bani Hashim. Besar kemungkinan Abu Lahab akan buat keputusan, sebab korang semua setuju kan aku jadi hakim. Keputusan aku ialah Bani Hashim yang akan menguruskan Hajar Aswad. Okay, Bani Hashim ambil sikit-sikit. Jom kita letak di sudut Kaabah yang sepatutnya ada Hajar Aswad. Kalau datangnya orang daripada Bani Makhzum, mungkin dia akan kata aku buat keputusan, Bani Makhzum yang menang. Tapi bila datangnya Nabi Muhammad, dia macam orang yang agak universal, tak ada bias. Sampai orang semua setuju, dia mesti akan dapat jawapan yang best. Dia akan beri kita jawapan yang best. Dan memang pun Nabi dengan kebijaksanaan dia kan, dia sangat lajulah fikir dia. Kenapa nak bagi diorang gaduh kan sesama diorang, ataupun membenci sesama mereka. Nabi hamparkan kain, letak Hajar Aswad di tengah. Hajar Aswad di tengah. Dan semua orang peganglah sebahagian dari kain tu, dan kita bawa sama-sama sampai ke rukun Hajar Aswad tu, iaitu apa dia panggil, sudut Hajar Aswad yang berada di Kaabah. Nabi Muhammad sendiri yang angkat dan letak lah. Sebab bila senang kan, dia orang dah cakap dia sebagai hakim, so okey lah, mungkin dia buat keputusan, aku yang letak Hajar Aswad tu, maka selesai lah. Jadi bijak kan, bijak dan betul dan tidak bias. Dan betapa dia ni menjadi kesayangan kampung ni lah, orang Mekah. Mana mungkin orang nak halau budak yang hidup lama kat Mekah ni, lahir Mekah, duduk Mekah dan disayangi, baik pula tu. Macam mana tak tergamaknya orang Mekah untuk lawan Nabi, halau dia dan perangi dia. Nabi Muhammad sendiri pun rasa pelik. Kenapa mereka nak perangi aku? Kenapa mereka nak buang aku? Warakah jawab, semua Nabi yang datang dengan risalah macam kau ni, mereka akan diperang. Mereka akan ada cubaan membunuh mereka. Itulah. Maka Nabi pun terima lah. Okey, ada soalan tak? Tadi saya nampak ada soalan. Ada satu soalan, adakah semua Nabi mendapat wahyu pada umur 40 tahun? Tak boleh. Salah. Tak boleh jadi kerana Nabi Isa, riwayatnya sebut dia meninggal ataupun diangkat ke langit waktu dia berumur 30-an, 33 tahun itu riwayat sebut. Kalau 33 tahun tak sempatlah umur 40, tapi Nabi Isa sudah mendapat wahyu. Soalan seterusnya. Itu daripada Abdul Hakim kan okey Ustaz. Aisyah kata sebelumnya seolah-olah Khadijah ni macam tak ada emosi. Betul. Takkanlah macam tu kan. Maryam Liao, Assalamualaikum. Waalaikumsalam baru dapat Fatin kata jauh Gua Hira tu nak balik Mekah, area Kaabah. Turun Gua Hira pun dah sakit lutut Dan Izani nak tambah, dia kata normally kita ikut jalan yang dah siap ditanggai ditanggai. Nabi akan ikut jalan yang susah, yang belum ada tangga-tangga lah. Betul tu. Okey. Saya bagi seminit lagi untuk apa-apa soalan. Untuk pengetahuan, Warakah bin Naufal dia macam pakar Bible lah. Dia seorang scholar lah kiranya orang yang pandai dalam Bible. Dan dia tahu bahasa Latin. Jadi dia terjemahkan Bible yang dia dapat dalam bahasa Latin tu ke dalam bahasa Arab. Lepas tu mungkin orang tanya, Bible bukan sesat ke kalau tu Bible kan? Jawapan dia lah, waktu itu Warakah bin Naufal dianggap seorang penganut ajaran Hanif, iaitu ajaran lurus. Maksud ajaran lurus ialah sebahagian kecil saja orang Arab yang tak join sembah berhala. Jadi mereka membuat keputusan untuk bersifat tawakuf lah, ataupun bersifat diam dirilah. Korang semua dah buat apa yang korang buat, tapi kami ataupun aku tak percaya bahawa ini semua ialah Tuhan. Aku percaya cuma Tuhan Allah lah maksudnya. Yang ni semua berhala ni, tambahan-tambahan manusia, ritualnya, sembelih kambing dan sebagainya. Mereka tak setuju.
At least kita tahu ada 4-5 orang lah dekat Mekah waktu itu yang mengikut ajaran Hanif. Salah seorang daripada mereka ialah Warakah bin Naufal. Itulah. Munirah tanya, adakah Nabi tak belajar ke agama Hanif? Ini satu, mungkin ada sedikit salah faham. Jom kita dissect balik, kita bedah sikit. Kita bedah. Adakah Hanif ini satu ajaran ataupun satu agama? Jawapannya tidak. Dia bukan satu ajaran agama Hanif yang ada pengajarnya, bukan. Sebab ada di kalangan orang Yahudi yang tak mau ikut style Yahudi, maka dia ikut ajaran Hanif. Itulah. Ada di kalangan orang Kristian yang walaupun majoriti masa tu mungkin kata yang Nabi Isa itu anak Tuhan, tapi mereka bersifat, kami tak mau dengar, kami tak mau percaya macam tu, tapi mereka masih Kristian. Dan ada juga orang Arab yang walaupun parents dia ada berhala di rumah, di kampung, di sana, di tepi Kaabah apa semua, tetaplah dia relax dan tak sibuk menyembah berhala, walaupun ada majlis apa-apalah, majlis tahlil dia ke, majlis doa selamat dia tu ke apa ke kan, sebab dia ada unsur syirik kepada Allah. It doesn't make sense. So bukanlah macam ada satu ajaran, satu agama Hanif, tapi mereka mengikut jalan yang lurus. Sebab Hanif bermaksud lurus. Jadi mungkin kita boleh betulkan fikiran kita, bukanlah nama ajaran tu, tak ada nama sebenarnya, cuma digelar sebagai ajaran yang lurus. Maka lama-lama orang kata itu ialah agama Hanif. Sebenarnya tidak. Dia bukan ada satu kesepakatan cara mengajar ajaran ini, tapi masing-masing akan sampai ke kesimpulan yang sama, iaitu tak logik ada Tuhan yang lain, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Paling Allah lah yang Tuhan yang berhak disembah lah gitunya. Maka dia dianggap mengikut ajaran Hanif sebelum kedatangan Islam. Warakah bin Naufal selepas dia bercakap dengan Nabi tu yang sikit-sikit tu, Warakah bin Naufal ialah sepupu kepada Nabi. Betul? Terima kasih. Munirah pun cakap faham. Okey, Alhamdulillah. Best lah, sebagai cikgu kita boleh bagi penerangan dan orang faham kan, walaupun menggunakan cara chatting kan, tulis-tulis je kan. Okey, balik pada cerita kita. Warakah akan mati beberapa lama selepas kejadian ni. Maknanya Nabi dah tak ada tempat untuk merujuk sekali lagi. Kalau Nabi ada sedikit doubt, sedikit keraguan, kekeliruan ke apa ke, boleh jumpa Warakah kan, sebagai dia Nabi punya mentor. Apakah hikmah Warakah bin Naufal tak hidup lama? Hikmahnya dah, cuba bayangkan kalau Warakah sentiasa di belakang Nabi, maka orang akan kata engkau diajar oleh orang tua ni. Orang tua ni pandai menulis, pandai membaca, gitu gini. Dia tahu translate Bible pula tu. Maksudnya dia betul-betul baguslah dalam bahasa dan sebagainya. So mestilah ajaran baru engkau ini belajarnya dari Kristian. Macam tu je kesimpulan orang. Tetapi tak ada satu pun manusia boleh claim yang ini ialah hasil ajaran aku. So Nabi tengah ajar something yang lebih kurang macam yang aku ajar. Tak boleh. Masing-masing akan ada dia punya kelainan dia, dan Nabi akan tetap teguh lah. Manusia kena sepakat kan. Tak boleh tidak lah bagi siapa yang belajar sejarah. Jangan kata sebenarnya Nabi ini tak adalah ada mentor sangat daripada seorang manusia yang sentiasa akan bagi dia, okey, hari ni kau buat ni, besok kau buat gini, minggu depan kau relax dulu, ambil cuti hari Sabtu ke apa. No such thing. Nabi akan berurusan terus langsung dengan Jibril alaihissalam yang membawa wahyu daripada Allah. Itulah cerita dia. Itulah antara hikmah dia. Warakah bin Naufal matinya awal. Tahu tak yang tentang berlaku baik sesama manusia ni, ada hadis dia. Nanti ingatkan saya dalam grup, saya akan share bahawa apabila seorang itu mati dan ada 7 orang, ada riwayat kata 10 orang, ada riwayat kata 40 orang yang solatkan jenazah dia, maka dia masuk jannah. Wow.
Ada riwayat lain kata kalau ada 3 saf yang solat untuk dia, dia masuk jannah. Saya masa muda-muda saya fikir, senangnya. Nombor satu, senangnya. Nombor dua, kadang-kadang jadi susah. Sebab apa? Manusia akan berusaha untuk buat 3 saf. Itu nombor satu. Nombor dua, tak cukup 40 lagi. Cepat-cepat, ramai-ramai sikit, ramai sikit. Kita memaksa pula orang untuk solat jenazah. Supaya cukup 40 dengan harapan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Tetapi yang jarang kita fikirkan ialah faham terbalik dia. Kalaulah engkau disayangi oleh 40 orang, disayangi oleh 7 orang, disayangi oleh 11 orang, disayangi oleh beberapa saf manusia, maka Allah lebih-lebih lagi lah berhak untuk sayang kepada engkau. Macam itulah fikiran dia. Sebab hablum minan nas kau bagus, urusan kau dengan manusia secara sosial, secara ekonomi ke apa ke, semuanya bagus, maka tak boleh tidak, Allah mesti akan suka orang macam ini. Sebab engkau memakmurkan dunia ini dengan kebaikan. Okey tak okey? Okey kan? Faham terbalik dia. Ataupun fahaman sisi dia tu, cara pandang perspektif berbezanya, ialah maknanya kalau kau ada orang yang cukup doakan kau, maknanya kau orang baik. Kau dah pernah berjasa kepada orang ni, begitu begini, tolong kawan apa kan. Maka kalau ada orang yang mahu doakan kau, cukup orangnya, maka Allah pun secara automatik akan masukkan kita ke dalam syurga. Sebab itulah dia hakikatnya. Hakikat manusia yang baik ialah dia berbaik sesama manusia. Nanti ingatkan saya, hari ni kita kena share lebih kurang, dah lebih kurang 6 hadis ni. Ingatkan saya sikit-sikit So soalan seterusnya, Dr. Jeff, Bible atau Injil? Sebenarnya Biblo, Bible daripada perkataan Biblio. Biblio ni maksudnya buku dalam bahasa Latin. Sebab tu dekat hujung kita punya research, hujung buku-buku kita akan ada bibliografi. Maksud dia ialah senarai buku-buku yang menjadi rujukan. Biblio. So Bible maksudnya the book. Seperti mana kita panggil Quran the kitab, Al-Kitab. Maka Bible dipanggil the book, Biblio, the book. Macam itulah. Okey tak? Jadi tak salah pun kita nak sebut dia Injil ataupun Bible kan? Sebab akan ada, sebab dia cuma beza bahasa saja. Cumanya saya tak pasti apa maksud Injil. Sekejap, saya pernah baca dulu tapi saya dah lupa dah apa maksud Injil. Nanti kita search sama-sama. Apa maksud Injil? Adalah maksud dia tu. Biasanya dia bahasa Hebrew. Okey, good semua? Baik, bagus semua. Modul, jom kita terus naik ke modul 7. Alright. Modul ke-7 ialah wahyu kedua. Tadi kan Iqra, 5 ayat pertama Iqra. Maka problemnya ialah ada selang waktu di antara itu dan cerita Warakah bin Naufal bahawa engkau ni macam utusan Tuhan. Okey, aku terima. Aku terima. Sebab engkau orang pandai, kau sangat tua kan, kau senior lah. Okey, aku terima. Nabi, katakan kita ambil perspektif Nabi. Okey, Nabi terima. Okey, hiduplah Nabi. Yang datang jumpa aku tu malaikat kan? Okey, malaikat. Hiduplah Nabi sehari demi sehari, hari ke hari, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Mana? Apa follow up dia? Kan kata itu malaikat, yang aku ada tugas. Gitu gini. Tapi sekarang ni kepercayaan Nabi pun kepada apa yang Warakah sebut dah mula pudar, kita boleh katakan. Kenapa kita yakin untuk cakap benda ni? Kenapa saya yakin cakap benda ni? Kerana dalam Sahih Muslim ada beberapa hadis. Kita ambil satu hadis lah yang sebut bahawa Nabi akan naik ke atas bila dia dalam keadaan bingung balik. Dia akan bingung semula. Tadi kan dia dah bingung, kemudian diselesaikan, ditenangkan oleh Khadijah dan diberikan penjelasan oleh Warakah bin Naufal. Okey, settle hari itu, settle minggu tu, settle mungkin bulan itu. Tapi sampai bila? Apa follow up dia?
Tunggu punya tunggu, tak ada follow up. Tak ada si Namus tu, si Jibril tu tak datang pula. Tak ada itu, tak ada ini, tak ada miracle ke apa ke, benda magic ke. Habis aku nak percaya siapa? Akhirnya Nabi mula keliru semula. Mungkinkah betul apa yang aku anggap diri aku tu hari tu, apa dia? Bahawa aku ni ada masalah mental. Aku dengar benda, aku nampak benda. So, jadilah keliru balik. Kenapa saya yakin yang Nabi risau pasal kegilaan apa semua? Kerana Nabi sendiri sebut. Nabi kata laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut atas diri aku sendiri. Takut atas diri sendiri bukanlah ada orang datang nak potong tangan, sebab yang berlaku tu berunsur gaib. Jadi takut apa sebenarnya? Takut psikologi dia, takut mental dia. Something wrong ke aku ni? Aku ni cacat ke, ataupun aku ni gila ke? Itulah. Dalam keadaan risau, ada riwayat yang sebut Nabi bawa diri dia sampai naik bukit dan Nabi mahu hempas diri dia. Maksudnya Nabi mahu lompat saja daripada atas bukit tu. Kenapa? Kenapa? Sebab beban ni dah berat sangat atas kepala dia. Jangan lupa tau, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq tu sentiasa bermain dalam fikiran Nabi, sebab Nabi kan tak hilang. Dia hafal. Sekali Nabi dengar ayat Quran, Nabi dia akan terhafal dengan sendirinya, sebab Allah dah bagi kelebihan kepada Nabi. Kalau tidak macam mana? Yalah, macam mana Nabi nak jadi Nabi kan kalau sentiasa hafalan dia terganggu kan? Dia kena tanya Abu Bakar, macam ni Umar kan, selepas Yasin apa bacaan dia? Wal Quranil Hakim ke Fal Quranil Hakim ke kan? Wal Quranil Azim ke kan? Tak boleh. Nabi kena bersifat very precise. Jadi Allah bagi kelebihan kepada Nabi. Masalahnya sekarang Nabi tak faham. Tak faham kenapa ia kena berlaku pada aku. Jadi dalam keadaan itu Nabi mahu hempas diri dia. Dalam erti kata lain lah, seolah-olah mahu membunuh diri. Dalam riwayat tu sebut, aku mahu hempas diri aku ni, aku mahu terjun ni, sehinggalah ada bunyi satu suara dekat langit ke apa lah, yang dia tak nampak orang ni. Jangan Muhammad, sesungguhnya kau ni Rasulullah, kau ni pesuruh Allah, jangan buat macam tu. Dia pun turun dari bukit tu, dan selang beberapa lama dia akan cuba lagi, dia akan pergi lagi atas bukit tu, seolah-olah mau just nak hancurkan diri dia je. Di atas beban fikiran yang ditanggung, ada suara yang kata jangan, engkau Rasulullah. Maka Nabi pun turun semula. Hadis yang saya sebutkan ini ialah hadis yang bersifat kontroversial. Mungkin ramai daripada kita tak pernah dengar pun. Betul ke doktor? Adakah hadis macam ni? Ya, ada. Ada dalam salah satu daripada sahihain, iaitu kitab Bukhari dan Muslim. Nanti saya akan sharekan lah, insya-Allah. Bila kita dalam keadaan Nabi dalam bingung-bingung gitu kan, maka dekat jalan-jalan Mekah tu Nabi jalan, dan dalam riwayatnya Nabi kata, aku berjalan dalam keadaan bingung, macam ikut saja kaki melangkah, dia tak tahu pun hujung pangkal dekat mana sekarang ni, dalam keadaan yang bingung. Macam kita boleh bayangkan seret kaki gitulah. Tiba-tiba ada suara yang panggil nama aku. Bila ada orang panggil kita kan, kita akan tengok kiri kanan kan, ada orang ke? Tak ada. Depan memang kita nampak lah. Jadi automatik kita akan tengok belakang, tak ada orang. Lepas tengok kiri kanan dan belakang, Nabi terus tengok atas pula. Jarang lah orang bagi salam tengok atas kan. Assalamualaikum, kita pun tengok atas. Something wrong. Bila Nabi tengok atas, terkejut dia. Sebab Jibril datang dalam keadaan asal. Keadaan asal Jibril adalah dia ada 600 sayap. Wallahu alam 600 pasang sayap saya rasa. Jadi 1, 2, 3, 4 kan, 600 dalam riwayat hadis yang sahih. 600. Dan tak cukup dengan tu, Nabi yang ceritakan, aku tengok ufuk. Ufuk tu maksudnya the whole horizon tau. Bumi ni punya horizon. Orang Arab boleh cakap macam tu. 1500 tahun dulu, memang mereka ni macam padang pasir, tak banyak pokok kan. Yang ada pun cuma gunung saja. Jadi dia boleh nampak ufuk tau, the whole horizon. Zaman sekarang, especially kalau macam saya duduk kat KL, memang betul-betul kat Selangor tengah-tengah ni, memang susah nak jumpa ufuk kan. Penuh dengan bangunan. Lepas Tun Razak Exchange, depan lagi nampak KLCC pula. Belah sini aku nampak bangunan apa, hujung sana, alamak ada bangunan apa pula. Bila kita jalan-jalan naik kereta, nampak bangunan ni. Kat depan tu nanti, alamak ada bangunan tabung haji pula. Susah. Tak nampak ufuk kan. Jadi Nabi nampak, dia kata,
Dia kata aku nampak. Aku pun tengok kiri sebab dia besar sangat ni. Aku tengok sebelah kiri aku, sayap dia tak habis lagi. Maksudnya dia macam boleh peluk bumi. Dan aku tengok belah kanan, sayap dia tak habis. Maksudnya dia bukanlah kecil daripada horizon. He is larger than the horizon. Dalam erti kata lain, kalau Jibril mahu peluk satu bumi ni dan bawa jalan, bawa lari ke apa ke, dia boleh buat lah. Dalam keadaan asal dia memang sangat kuat dan sangat besar. Dan Nabi kata aku dah nampak perkara yang aku tak nampak. Aku tak pernah nampak dulu lah. Kalau tak silap saya, Nabi ada sebut aku nampak warna yang aku tak pernah tengok. Macam perkara yang sama Nabi sebut waktu Nabi pergi ke Sidratul Muntaha, waktu Isra' dan Mi'raj tu. Nabi kata aku dah nampak perkara yang aku tak nampak. Aku nampak warna yang aku tak pernah lihat dulu lah. Kita pun pelik kan. Adakah kita zaman sekarang terjumpa satu warna, dia kata, wow, warna apa ni? Hijau bukan, biru bukan, kuning bukan, putih bukan, hitam bukan. Ni warna apa ni? Tak ada pun. Sebab secara umum kita sudah agak melihat banyak warna lah zaman kita Tapi rupanya akan ada warna-warna yang berbeza dengan apa yang kita nampak sekarang. Bila kita pergi ke Sidratul Muntaha, insya-Allah. Okey, tak apa. Balik kepada cerita ni. Dalam keadaan Nabi risau, Nabi terkejut sebenarnya. Terkejut tengok Jibril dalam keadaan asal dia. Nabi pun tak tahu ujung pangkal. Ni siapa yang besar sangat ni? Dia mungkin macam burung kan, besar. Mukanya mungkin handsome ke, wallahualam. Terus Nabi jatuh atas lutut dia. Lemah lutut dia. Lepas tu dia, apa saja kekuatan yang dia ada, dia kumpulkan. Dia bangun, lari terus lagi sekali ke Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang pertama tu. Sekali lagi Nabi cari manusia yang paling rapat kepada dia, yang paling Nabi percaya, yang memang takkan downkan dia, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Semoga kita ada isteri yang macam ini, dan semoga isteri-isteri yang ada dalam kelas kita dan semua orang yang kita kenal dapatlah suami yang rapat macam inilah. Semoga ada cinta sesama suami dan isteri ni. Balik kepada Khadijah, sama juga Zammiluni. Dalam keadaan Nabi berselimut dan jantung dia laju, takut. Mungkin kita boleh bayangkan Khadijah tengah peluk Nabi ke, tengah usap dia ke, nak tenangkan dia. Turunlah 5 lagi ayat daripada surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselubunglah, qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Maksudnya inilah tugas pertama Nabi lah. Arahan untuk tugas pertama Nabi, bangun. Dah tak payah dah selimut-selimut dah. Bangun dan beri peringatan. Kerja Nabi dah start dah tu. Wahyu yang kedua. Inilah surah Al-Muddathir, ialah wahyu yang kedua. Dalam buku saya ni, dalam modul 7 ada, dalam kebanyakan daripada student kita ada kitab ni, ada buku kita ni, iaitu buku sirah. Dah tukar dah type setting dia sikit ni, yang ada yang baru. Ni buku saya lama. Harganya 70 ya? 60 ke 70 Dalam Shopee ada. Siapa yang berminat boleh tengok link kita ni. Nanti kita akan bagi link lah nanti dalam kelas-kelas kita. Dan semua orang yang join kelas ini, kita galakkan untuk juga join WhatsApp group kita, supaya apa-apa soalan, apa-apa maklum balas boleh kita bagi dalam WhatsApp group kita. Itulah. Balik kepada cerita ini, turunlah surah Ya ayyuhal muddathir. Itu 5 ayat yang pertama. Jadi ia menjadi wahyu yang kedua. Habislah modul 7 kita ni. Mana tadi Jadi tadi ada komen ni. Sekejap saya tengok soalan ke. Ya, betul. Betul Puan Mariam. Betul, kerana peristiwa tersebutkah yang menyebabkan ada ustaz kata Nabi juga ada fikiran untuk bunuh diri, sampai viral dalam TV dan sebagainya. Tepat sekali. Riwayat ini ialah riwayat Bukhari, daripada Sahih Bukhari. Jadi ada di kalangan orang yang mengajar agama, mereka tidak selesa. Nombor satu, mungkin mereka tak pernah jumpa hadis ni, jadi mereka akan cepat-cepat melatah dan mereka akan kata ini satu penghinaan kepada Nabi. Okay. Nombor dua, ialah orang awam. Biasanya memang tak tahu, tak pernah jumpa hadis ni. Normal, orang yang belajar macam ini je yang akan jumpa biasanya.
Mereka lagi akan melatah. Kau main-main tak hormat Nabi ha. Bawa seret kau ke mahkamah. Kita akan saman kau, kita akan bunuh kau. Manusia kalau namanya menghina agama dia, menghina ajaran dia, menghina Tuhan dia, menghina Nabi dia, cepat aja dia nak kira nak ajak gaduh, je lah, nak bunuh je. Dan satu lagi golongan ustaz yang mungkin kata walaupun kita tahu cerita macam ini, jangan disebarkan kerana takut akan jadi macam peristiwa yang pertama tu, yang orang-orang duk bergaduh tu. Saya punya pandangan ialah elok diceritakan juga kisah ini dalam keadaan yang terkawal. Contohnya macam kelas yang tersusun macam ini. Orang yang dengar kelas ni akan dengar daripada awal, dia dah kenal saya, dia faham kita tengah belajar. Seolah-olah deep learning tau. Tengah belajar yang dalam. Bukan belajar ala kadar. Dan dia tahu ada Iqra, ada surah Al-Mudassir, jadilah kan. Itu memang style sekolah. Okey, cukup untuk jawab soalan. Tapi ini deep learning. Deep learning sampai kita betul-betul nak faham. Kejap. Sampai kita boleh buat kesimpulan. Maknanya Nabi juga beremosi macam kita lah. Maknanya Nabi pun risau lah. Jadi Nabi ni bukan malaikat lah ya. Nabi ada emosi, nombor satu. Maknanya Nabi bukan robot. Nabi ada perasaan. Nabi ada risau dia. Kalau macam tu, kalau aku ada risau, kalau aku berperasaan, kalau aku beremosi, Allah, kalau aku terlepas cakap, sampai macam putus asa kan, macam, ya Allah, bapa kan, seorang bapa yang dah macam putus asa dengan anak-anak dia nakal sangat ke apa ke kan, isteri tak dengar cakap ke, ya Allah, ambillah nyawa aku kan, aku dah tak nak hidup lah kat dunia ni. Kan dia macam putus asa kan. Cepat aja akan ada ustaz-ustazah ni dalam inverted comma dalam kalangan family. Tak boleh buat macam tu. Ataupun senang-senang seorang bapa ataupun seorang mak cakap, aku putus asa lah dengan dunia ni. Aku putus asa lah. Putus harapan. Cepat aja golongan yang kuat menghukum ni akan cakap apa? Jangan cakap macam tu, haram. Berdosa kau cakap macam tu. Mungkin tak sesuai untuk kita cakap berdosa kau cakap macam tu. Sebab Tuhan, Allah sendiri pun hanya memujuk orang yang putus asa. Allah tak kata siapa yang berputus asa pada rahmat aku, tak ada rahmat untuk kau. Tak ada, bukan macam tu. Allah pujuk tau. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hamba aku yang sudah melampaui batas lah, yang sudah menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya mereka dah buat dosa gitu gini. Ni putus asa dah ni. Allah yang cakap, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan dia ialah orang yang maha mengampun, maha pengampun dan maha memberi rahmah. Maha rahmah, maha merciful. Allah pun memujuk. Cakaplah kepada orang yang putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Bukannya siapa yang putus asa daripada aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi kefahaman bahawa putus asa itu satu dosa, relax dulu. Lebih baik kita ikut cara Quran dulu. Jangan sibuk meletak hukum ni. Mesti ada orang yang ajar macam tu. Mesti akan ada ulama yang sebut siapa putus asa dia berdosa gitu gini. Tujuan dia supaya orang jangan putus asa. Tetapi bolehkah kita halang orang putus asa? Tak, manusia akan ada himpitan hidup dia tahu. Hambatan-hambatan dia dalam dia punya perjalanan hidup akan buatkan dia rasa macam, kenapa aku je yang kena? Lepas yang ini selesai ni, nak dekat selesai, ini pula kena. Tak selesai lagi ini, aku kena lagi. Kenapa macam ni? Alangkah baiknya kalau aku mati saja. Kan putus asa namanya. Umur dia baru 25, umur dia baru 30. Kenapa dia nak cakap baik aku mati? Maksudnya dia putus asa dengan dunia ni. Jadi apakah approach kita kepada dia? Jangan putus asa. Berdosa, masuk neraka. Lagilah dia rasa nak bunuh diri. Sebenarnya approach dia ialah cara yang macam Allah tunjukkan, la taqnatu min rahmatillah.
Jangan putus asa dengan rahmat Allah, sebab Allah mengampunkan dosa semuanya. Dan caranya ialah mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia jumpa kemudian dekat zaman-zaman Madinah nanti, Nabi ada seorang sahabat Nabi nama dia ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Dia akan sakit waktu dekat Mekah, dan sakitnya sangat teruk, demam dia sangat tinggi, sakit apa, sakit badan ke apa ke, wallahu alam apa sakit dia waktu itu. Dia macam putus asa, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku mati je. Ya Rasulullah, alangkah baik kalau aku mati. Alangkah baik kalau aku mati je. Kan putus asa namanya. Nabi pergi kat dia, Nabi kata atamannal maut wa ana indak. Lebih kurang macam tu lah. Engkau nak mati dan padahal aku kat sini lagi. Tengok apa jawapan seorang kawan kepada kawan. Bukan penghukum tau. Bukan yang letak hukum. Kau tahu tak yang kau sebut ni, hukum ni begini, mengikut mazhab ini kan. Itu semua sangat robotik. Dalam hal-hal perasaan, dia tak ada isu hukum sebenarnya, InsyaAllah. Dia cuma isu kemanusiaan. Sama-sama manusia, kita boleh improve kan. Ada motivasi daripada Quran, motivasi daripada hadis. Dia kata, engkau mengharapkan mati padahal aku ada bersama kau ni. Seolah macam dalam bahasa kita lah. Bro, janganlah cakap macam tu. Bang, jangan cakap macam tu. Tapi abang mati, saya macam mana? Saya tinggal gini seorang-seorang. Macam tu lah. Kan betapa manisnya apa yang very sweet lah apa yang Nabi cakap. Tamanal maut. Kau nak mati pada aku ada sini. Dan lebih menarik daripada itu, dalam Al-Quran, seorang perempuan yang dikatakan oleh Nabi sempurna iman dia. Nabi kata manusia tak ramai yang sempurna iman. Antara perempuan yang sempurna iman dia ialah Maryam. Maryam sebagai ibu kepada Nabi Isa. Tak cukup dengan tu, ibu dan bapa, sebab dia tak ada suami. Untuk dapat Nabi Isa, it's a special process. Kita percaya begitu. Jadi dia ibu dan bapa kepada Nabi Isa. Tahu tak dia waktu dia tengah mengandung teruk dan orang dah mula mengata dia, kau ni berzina begitu begini. Dia rasa down lah. Apa yang dia buat? Dia hidup, dia budak baik. Dia seorang perempuan yang sangat baik, tak pernah berkahwin begitu begini. Tapi sekarang ni orang semua kata, oh berzina, jahat apa kan. Dia kata kalau tak sebutan dalam Quran dia kata ya laitani mitu qabla hadha. Ya Allah, wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau aku mati dah sebelum ni. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Ini kan semua cerita-cerita putus asa. Tapi approach Allah dan Rasul berbeza dengan approach kita sekarang. Kita sibuk dengan hukum. Kau tak boleh putus asa, berdosa dan sebagainya. That's not the approach. Alang-alang saya sebut putus asa, jom kita belajar sedikit bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula. Kita perasankan perkataan asa ni kita akan guna hanya apabila kita kata putus. Kita tak guna perkataan asa. Asa maksud apa? Bila saya gali dan search gini, saya cross reference and all. Dan saya sendiri orang yang saya faham bahasa Tamil dan saya juga faham sedikit daripada bahasa Hindi ataupun Urdu, sedikit bahasa Arab, sedikit bahasa Melayu, dan sangat rajin cek apa asal perkataan dalam bahasa Sanskrit, Latin dan Greek. Saya perasan yang perkataan asa ni ialah daripada Sanskrit yang bermaksud harapan, kemahuan gitu. Oh, jadi daripada situlah. Kemudian cek pula dalam bahasa Tamil dia guna tak bahasa Sanskrit ni? Dia panggil Asha. Asha maksudnya harapan. Sebab tu ramai orang Hindustan kita panggil kan. Sebenarnya Hindustan maksudnya India lah. Stan maksudnya tempat orang India, tempat orang Hindu. Hindustan. Banyak daripada mereka namanya Asha. Jadi Asha sebenarnya bermaksud harapan. Jadi asa maksudnya harap. Sebab tu dia putus harap. Bila saya cek lagi, dalam bahasa Indonesia mereka gunakan perkataan asa secara berasing dengan putus.
Kalau kita kat Malaysia putus asa, itu saja. Asa tak pernah digunakan secara bersendirian. Kat bahasa Indon ada. Mereka guna perkataan yang seolah macam ni. Demi mengasakan satu kehidupan yang baik, maka anak lelakinya pergi merantau jauh mencari rezeki. Demi mengharapkan, kerana mengharapkan satu hidup yang lebih baik, mengasakan. Aku mengasakan hidup yang lebih tenang. Aku mengharapkan hidup yang lebih tenang. Itulah putus asa. Kemudian bila cek-cek balik, dalam bahasa Hindi pun ada dia punya asya tu. Kemudian dalam bahasa Tamil pun ada, sebutan dia asai. Maksudnya keinginan, kemahuan. Oh, jadi dekat ni. Kemudian saya cek lagi, bahasa Arab ada ke? Dalam bahasa Arab apa kemahuan, kehendak ni? Lebih kurang paling dekat saya dapat ialah asa. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi, barangkali benda yang kau suka tak bagus untuk kamu, tapi macam tak sesuai, barangkali. Tapi saya juga ingat waktu saya belajar bahasa Arab, asa juga boleh macam berunsur harap. Semoga. Semoga engkau gini, semoga. Jadi dia ada unsur harap. Jadi tak apalah. Bahasa Arab tu kita biar dulu lah. Tu dah jauh sangat tu. Kita dah cross kontinen dah ni. India, Pakistan, Bangladesh semua dah ni. Jadi at least kita tahu dalam bahasa Sanskrit itulah juga maksudnya harap. Wallahu alam. Okay guys, kita dah sampai ke modul 7. Kita habis modul 7. Simple-simple je modul 6, 7 ni. Saya rasa kita dah boleh ambil soalan dah ni. Soalan ni Kalau tak ada soalan, saya nak sambung ke modul 8. Kan best kalau kita boleh belajar terus je. Okey, modul 8. Jom kita belajar sikit lagi. Modul 8 ialah tentang tajuknya Muslim pertama. Modul 8 ialah tentang Muslim pertama. Masalah di kalangan ahli sejarah ialah untuk meletakkan siapa Muslim pertama ni. Sebahagian dari mereka kata Khadijah. Sebahagian lain kata takkanlah Khadijah, Warakah lah. Warakah tahu dengan agak pasti yang Nabi ni seorang Nabi. Jadi dialah orang beriman yang pertama. Kemudian ada pula riwayat lain kata manusia pertama yang beriman kepada Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan orang Syiah, penyokong mazhab Ahlul Bait, mereka panggil diri mereka mazhab Ahlul Bait, itulah penyokong Ahlul Bait ataupun the family of Nabi. Semoga satu hari nanti kita bolehlah berbincang tentang kenapa adanya Syiah yang kita anggap Ahli Sunnah wal Jamaah menganggap Syiah sebagai sesat lah, senang cerita. Dan orang Syiah sangat marah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah atas beberapa perkara. Memang sentiasa akan ada pergaduhan sama dua grup ni. Sampaikan kalau dekat Pakistan, dekat India kan, mereka sampai membakar lah. Bayangkan sama-sama solat, tetapi masjid engkau aku bakar, masjid aku engkau bakar. Bayangkan apa yang best kan dalam cerita ni kan, apa yang menarik kan dalam cerita ni. So tapi itu yang berlaku. Mereka memang tak puas hati sesama mereka. Asasnya ialah politik sebenarnya. Kenapa Ali tidak menjadi khalifah yang pertama? Itu je penyakitnya. Itulah penyakitnya. Wallahu alam. Jadi saya nak sebut tadi tu, di kalangan orang Syiah, mereka dengan yakinnya kata Muslim pertama ialah Ali. Pula dah. Kita dah ada 5 nama sekarang ni. Ada Khadijah, ada Warakah bin Nawfal, ada Ali, ada Abu Bakar, ada 4 nama dah. Jawapan dia senang. Ada seorang ahli sejarah, dia kata apa? Apa yang nak gaduh kan? Kita kategorikan mereka lah. Sebab there's no way kita boleh dengan pastinya kita kata orang ni lah first, hari pertama. Hari ketiga baru Ali. Hari ke-15 barulah Khadijah. Susah. Sangat susah. Maka dengan yang lebih baik ialah kita buat kategori. Itulah kategori yang saya tulis tu dalam modul 8.
Kategori orang tua, Warakah bin Naufal, dah buta dah, tua sangat. Kategori wanita, Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi. Jangan gaduh siapa first lah. Kita pakai kategori lain. Ini semua first lah kiranya. Semua dapat hadiah pertama lah. Kategori wanita Khadijah, kemudian Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Disebut perempuan kedua yang masuk Islam ialah Fatimah binti Asad, iaitu isteri kepada Abu Talib. Maknanya Nabi Muhammad punya mak angkat. Dan seperti yang pernah dikongsi dalam kelas sirah kita, Nabi menganggap Fatimah binti Asad lah sebagai mak dia lah. Sebab Nabi kan tak ada mak. Ibu susuan Nabi duduk kat Taif, kalaupun Nabi akan jumpa dia kemudian. Yang rapat dengan Nabi waktu bermula Nabi berumur 8 tahun ialah Fatimah binti Asad. Di kalangan lelaki dewasa, lelaki dewasa, bukan orang tua, lelaki dewasa maksudnya 30-an, 40-an. Lelaki dewasa yang first kali masuk Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu dia masuk Islam, dia berumur 37 tahun. Seperti dalam modul 8 ni saya ada letakkan tahun umur mereka, supaya kita boleh ada perspektif. Biasanya kalau kita sebut Abu Bakar, secara umum manusia akan terus letakkan dia tua. Sama juga macam bila kita sebut Ali, kita akan bayangkan orang yang agak tinggi, mungkin dia kuat, tegap, badan dia tegap lah, macam orang pergi gym lah agaknya. Rambutnya mungkin penuh kan, macam orang muda. Rupa-rupanya Ali ni orangnya botak. Dah lah botak, dia agak pendek. Dan dah lah dia agak pendek, perut dia agak besar. Subhanallah. Kan rosak kita punya fikiran. Macam mana ni? Sama juga macam Aisyah. Automatik kita akan bayangkan dia mesti kecil. Dia mesti badan dia kecil dan dia rendah. Aisyah mesti kecil, comel. Sebab apa? Dia nikah dengan Nabi 6 tahun, Nabi duduk dengan 9 tahun. Itu waktu dia 9 tahun. Wallahu alam waktu dia 9 tahun dia dah tinggi mana. Tetapi kita ada riwayat yang sebut Aisyah mempersendakan kerendahan isteri Nabi yang lain. Si pendek tu dah datang. Kalau Aisyah cakap panggil orang lain pendek, rendah, maksudnya Aisyah tak rendah. Jadi maknanya dia ni ada kebanggaan ataupun happy lah bahawa dia lebih tinggi daripada mereka ni lah, lebih kurang. Abu Bakar As-Siddiq 37 tahun. Antara lelaki dewasa yang masuk Islam awal ialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang saya sebut tadi, yang akan putus asa tu, yang sampai nak mati tu. Waktu dia masuk Islam lagi muda, 17 tahun dia masuk Islam. Kemudian kita ada Uthman bin Ibn Affan, kita ada Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdul Rahman bin Auf. Senang cerita, inilah dia antara 10 orang yang dijamin syurga lah. Tapi kalau kita tengok lama sikit, jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jangan kira 6 tu di kalangan lelaki dewasa. Kejap. Lepas Abu Bakar bukan selalunya Umar ke? Mana nama Umar kat sini? Lepas Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Mana nama Umar kat sini? Jawapan dia ialah Umar masuk Islam 5 tahun, mungkin 6 tahun lepas Nabi mendapat Iqra. Maksudnya Umar ni agak boleh tahan degil sikit lah. Degil untuk berhenti daripada kesibukan dia dan dengar apa yang Nabi nak cakap. Tapi dia sibuk dengan bisnes dia, sibuk gitu, sibuk gini. Jadi dia tak sempat betul-betul nak faham apa yang Muhammad cakap ni. Yang dia tahu dia nak marah. Sibuk je Muhammad ni datang dengan ajaran baru. Aku bunuh dia baru tahu. Dan akhirnya dia memang nak pergi bunuh Nabi. Tapi waktu dia nak bunuh Nabi tu, dia jumpa Nabi dan dia masuk Islam. Adalah peristiwa ni, nanti kita akan bincang dalam modul yang nombor 10 mungkin. So Umar ialah orang yang dianggap masuk Islam agak lewat lah, walaupun masih lagi di fasa Mekah. Ingat fasa Mekah ada 13 tahun, fasa Madinah ada 10 tahun. Dan bila saya sebut Umar masuk Islam hanya pada tahun 6 kenabian, automatik kita bayangkan ada 13 tahun tu kan, 13 tahun dekat fasa Mekah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahun ke-6. Jadi kita pun nak tahulah ni apa jadi sebelum Umar masuk Islam dan sebagainya. Diriwayatkan bahawa Umar yang sebut, Umar kata, I am the 40th Muslim. Aku orang Islam yang ke-40.
Wallahu alam, dikira perempuan yang masuk Islam ke, isteri kepada kawan-kawan pun dikira ke tidak, kanak-kanak dikira ke tak. Tapi dia yang cakap, aku ialah orang ke-40 yang masuk Islam. Maksudnya 5 tahun Nabi berdakwah, 40 orang dia masuk Islam. 5 tahun satu masa yang agak lama lah. Tapi tak apalah. Balik kepada kategori modul 8 ni. Kanak-kanak, di kalangan kanak-kanak yang first masuk Islam ialah Ali bin Abi Talib. Waktu tu dia berumur 10 tahun. Macam mana kita nak ingat kenapa dia umur 10 tahun? Cara kita nak ingat ialah dia lebih muda 30 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan pekerja yang masuk Islam, pekerja pun ada. Kita bezakan. Ialah Abdullah bin Mas'ud. Dia bukan hamba, tapi dia bukan mastautin. Dia tak ada, dia bukan orang Quraisy, dia bukan orang Arab kat situ. Sebab Abdullah bin Mas'ud asal dia dari Yaman. Kita ingat kiranya Yaman, ingat tak cerita Yaman? Yaman ialah Arab original. Quraisy dekat keliling Mekah sekarang ni, zaman Nabi Muhammad ni, mereka yang berkuasa di Kaabah, di tanah haram, mereka dianggap kasta tinggi di kalangan orang Arab. Dan mereka sebenarnya ialah Arab yang tidak original, Al-Arab Al-Musta'ribah, Arab yang jadi-jadi Arab. Bahasa kita Arab jadian lah. Sebab Arab mereka datang daripada jalur mak mereka, iaitu daripada perempuan Jurhum yang nama dia Ra'la binti Mudad, yang nikah dengan Nabi Ismail. Itu je jalur Arab dia. Jadi jalur Arab dia datang dari mak tak berapa kuat, dia kena datang dari bapa. Itulah cerita Al-Arab Al-Musta'ribah tu, Arab yang jadi-jadi Arab. Jadi kita ada dua puak sekarang. Kita ada orang yang merdeka, kita ada hamba dekat Arab, dekat keliling Kaabah lah. Tapi kita ada satu lagi kategori tengah-tengah, iaitu pekerja. Pekerja dia ialah Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya dia bukan hamba, tapi dia bekerja untuk orang Quraisy lah. Kemudian kita ada kategori lain, kategori hamba pula. Siapa kategori hamba ni? Anak angkat Nabi tu. Ingat tak Zaid bin Harisah? Waktu tu dia masih kira hamba, dia belum lagi Nabi declare sebagai anak aku. Zaid bin Harisah masuk Islam waktu dia masih lagi hamba. Bilal bin Rabah hamba. Seorang lagi yang mungkin kita tak biasa dengar, nama dia Khabbab ibnul Arad pun hamba. Dan yang kita kenal ialah Yasir dan Sumayyah. Mereka ialah hamba antara yang pertama masuk Islam pada zaman awal-awalnya. Ada tak orang masuk Islam tapi di luar Mekah? Ada tak? Tengok muka surat seterusnya. Masih lagi di modul 8. Ini poin yang agak menarik. Rupa-rupanya ada orang yang cerita tadi tu, yang masuk Islam tu semua Mekah. Tapi kita ada satu orang lelaki yang datang dari Yaman. Macam Abdullah bin Mas'ud, daripada kecil dia duduk dekat Mekah. Dan dia jadi pekerja lah. Dia bekerja sana, bekerja sini. Sebab dia tak ada family yang besar di Mekah. So dia macam bekerja lah. Tapi kita ada orang Yaman yang datang untuk buat haji, mungkin buat umrah. Dan waktu dia masuk, nama dia Amr ibnu Abasa. Amr ibnu Abasa, dia dari Yaman. Masa dia sampai, ramai orang cakap kat dia, bro, jaga-jaga bro. Ni masa haji lah ni mungkin dia berada kat Arafah ke apa ke, mungkin berada kat Mina. Orang ada orang yang secara spesifik cakap kat dia, jaga-jaga ada ahli sihir kat sini. Nanti kau jangan cakap dengan dia, kau jangan dengar pun syair dia, sebab nanti kau akan ikut dia. Siapa? Muhammad mana satu? Muhammad yang cucu Abdul Muttalib tu. Amr ibn Abbasah ni, riwayat dia sebut dia seorang dukun tau di kampung dia. So bila dia dengar orang kata ini ahli sihir, dia tak rasa macam takut sangat. Ada pula sekumpulan orang cakap Muhammad tu dia ada masalah mental, kau jangan pergi dekat dia.
Dia dah kena sihir. Yang tadi cakap dia ahli sihir. Ada satu lagi kumpulan kata dia kena sihir. Jadi Amr ibn Abbasah sebagai seorang doktor kan, zaman tu itulah doktor dia kata kalau dia kena sihir, maybe I can help. Tu cucu Abdul Muttalib kot, orang baik-baik. Dia pun terus pergi jumpa Nabi Muhammad. Orang semua cakap jangan jumpa. Terus jumpa Nabi dan dia tanya dekat Nabi, Muhammad, ramai orang kata kau ada masalah. Nak tak aku tolong kau? Aku doktor ni daripada Yaman. Nama aku Amr ibn Abbas. Wallahu alam apa yang mendorong Nabi untuk sebut baik-baik kata ini. Tetapi benda ni kadang-kadang saya pun sebut sebelum saya mula ceramah, dan banyak ustaz pun sebut, dan kadang-kadang dalam khutbah Jumaat pun mereka sebut, iaitu dia bait-bait ini, perkataan-perkataan ini, sentence ini, dia dinamakan khutbatul hajah. Maksudnya sebelum berhajat untuk cakap apa-apa, dia akan mulakan dengan khutbah ini, a short introduction. Introduction ni bunyi macam ni, dia agak panjang lah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita meminta darinya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun darinya, iaitu Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita juga memohon dijauhkan daripada keburukan diri kita, wasayyiati a'malina, dan daripada kejelekan, keburukan amal-amal kita. Man yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang mendapat hidayah, maka tak ada siapa pun yang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan dalam kurungan oleh Allah, maka tak ada siapa pun fala hadiyalah, tak ada siapa pun boleh memberi hidayah kepada dia. Bila dengar kata-kata ini, Amr ibn Abbasah minta Nabi ulang balik. Apa yang kau cakap tadi? Ulang, sebab sedap sangat. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wallahu alam, mungkin Nabi sambung sikit lagi. Dia suruh Nabi ulang. Nabi pun ulang, innal hamdalillah. Kemudian dia minta ulang lagi. Sedap sangat ni. Kemudian Amr ibn Abbasah kata apa tahu? Wallah, demi Allah, ini bukan kata-kata ahli sihir. Demi Allah, ini bukan kata-kata orang yang disihir. Tapi ini ialah kata-kata yang datang, tak boleh datang dari manusia. Dia mesti datang dari Tuhan. Maksudnya susunan kata-kata ini very beautiful. Dan terus dia kata, aku nak ikut apa yang kau ajar. Apa yang kau ajar sebenarnya dekat sini Muhammad? Nabi pun cakap kat dia tentang la ilaha illallah. Dia kata logik sangatlah. Dia orang pandai ni. Dia kata betul, berhala-berhala ni apa cerita kan? Ini dah jadi budaya orang Arab sebenarnya. Orang yang setuju pun setuju, terus setuju. Yang tak setuju pun ramai. Tapi macam, apa nak buat? Ya je lah, follow je lah. So Amr ibn Abbasah buat keputusan, aku nak masuk Islam. I want to join you. Maka dia orang luar Mekah yang pertama masuk Islam, Amr ibn Abbasah. Kemudian terus dia, yelah orang baru masuk Islam ni Nabi aku tahu, utusan dari Allah tahu. Terus dia cakap apa? Nabi, boleh tak aku nak duduk sini? Pindah ke sini. Terus Nabi kata no, balik Yaman. Alahai, kecewanya dia. Bayangkan dia baru saja tukar agama, tukar cara fikir dia. Daripada banyak Tuhan kayu, Tuhan dari pokok kan, daripada batu, binaan, daripada tanah liat. Buang semua ni, Allah sahaja. La ilaha illallah. Ni the changer of my life. Tiba-tiba changer ni cakap, kau tak boleh duduk sini, kau tak boleh tengok aku tiap-tiap hari, tak boleh. You go to Yaman. Tahu tak Yaman punya jauh? Apa aku nak buat ni? Nabi kata jangan. Kalau kau duduk kat sini, kau akan kena dera, kau akan kena bully kan. Nabi boleh bayangkan ni semua akan berlaku. Nabi kata go back. Alah, kecewa. Kita boleh bayangkan dia kecewa
Selepas, dan Nabi kata kat dia apa tau? Kau balik Yaman, maksudnya kau just be the man lah. Masa tu belum ada apa-apa arahan solat ke apa ke. Baru sangat dalam Islam kan. Nabi tu kau balik Yaman, kau tunggu sampai kau dapat berita kemenangan aku. Masa tu kau cari aku balik. Selepas 13 tahun menunggu di Yaman, mungkin sekali-sekali datang jumpa Nabi waktu haji ke apa, kalau dia mampu, wallahu alam, tak ada dalam sejarah. Amr ibn Abbas akhirnya didengar Nabi pergi ke Madinah, hijrah. Dan didengar kemenangan. Mungkin waktu tu dah menang perang Badar. So mungkin dah 15 tahun sekarang. So Amr bin Abbas pun siapkan dia punya persiapan dia daripada Yaman bawah, dia naik ke atas sampai ke Madinah. Di Madinah dia jumpa Nabi, kata, ingat tak aku lagi? Terus Nabi kata, oh yang Yaman tu ya. Yang Yaman tu. Happy lah dia kan. Dan soalan pertama yang ditanya kepada Nabi ialah tentang waktu solat. Dan hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini kita tahu sebenarnya, kita cuma tak tahu periwayatnya sebenarnya masuk Islam dan dia dipaksa lah oleh Nabi, tak boleh duduk Mekah, kau kena balik kampung kau. Dan dia tanya tentang waktu solat dan Nabi jelaskan waktu solat yang haram dan halal. Kan kita ada waktu solat yang tak sesuai. Maksudnya waktu matahari dah baru nak naik tu, lepas subuh, kan ada satu waktu yang tak boleh. Kemudian ada waktu duha tu, itu waktu tak boleh solat, Nabi sebut. Kemudian lepas asar sampai maghrib tak ada waktu solat lain. Tak ada waktu solat kerana itu diharamkan. Kita tahu tentang hadis ini melalui soalan Amr ibnu Abbas. Apa yang best tentang cerita ni ialah Nabi orang yang sangat reasonable sallallahu alaihi wasallam. Dia takkan sangkutkan orang buat perkara yang beyond dia punya capacity. Apalah sangat orang yang baru masuk Islam satu hari ni, walaupun dia mungkin beria sangat, aku akan duduk dengan kau Nabi, aku akan tolong kau. Nabi kata no, balik ke Yaman. Sebab apa? Kenapa nak rugikan satu nyawa hanya dengan cubaan untuk duduk kat Mekah dan bersama aku? Tak payah. Baik kau jaga diri kau, satu hari nanti kita akan jumpa. Itu keyakinan Nabi. Padahal Nabi sangat memerlukan pengikut waktu itu. Berapa orang sangat yang masuk Islam. Tetapi Nabi tahu si Yaman ini yang dianggap kasta rendah berbanding dengan Quraisy, mesti akan dihentam teruk. Dia akan dibuli dengan teruk di Mekah kalau dia masuk Islam. So might as well ask him to go back and we will meet you again next time insya-Allah. Maka mereka jumpa juga di Madinah. Habislah modul 8. Untuk malam ini kita break lah ya. Kita akan rehat esok lusa semua ni. Kita akan jumpa balik hari Selasa insya-Allah minggu hadapan. Jangan lupa kita ada WhatsApp group, join WhatsApp group. Nombor 2, siapa yang tak ada buku, yang berminat untuk ada buku, boleh tengok Shopee link ataupun tanya kawan-kawan dalam grup nanti. Nombor 3, bagi siapa yang mahu menyokong usaha ini, kita buka untuk sumbangan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Itu pun ada dalam link. Ada dalam apa dipanggil dalam WhatsApp punya message lah. Kepada siapa yang berminat lah Yang saya nak tekankan, kalau berminat betul nak ikut sirah kita sampai 50 kelas nanti, mungkin sampai 60 kelas, nak dekat 4 bulan lagi ni, jangan lupalah belilah buku ni, berbaloi lah. Maksudnya kita akan conteng habis-habis buku ni, dan kita akan jadi sangat pandai lah kod ya. Wah, pandai ya. Tengok buku saya yang dah conteng habis ni. Berkali-kali mengajar, dah tambah nota tu, tambah nota ni, tambah nota tu. Macam tulisan dah. Macam tulisan kawan-kawan kita dalam kelas lah. Nanti siapa-siapa nak share dia punya nota, gambar je gambar nota dalam buku dia dalam grup WhatsApp tu, bolehlah bagi semangat kat kawan-kawan lain. So okay, wallahu alam, thank you so much. Kita jumpa minggu hadapan. Apa-apa soalan boleh tanya dalam, kenapa dah berhenti soalan ni? Sekejap biar cek entah saya yang tak dengar. Beli buku kat Shopee, amin. Oh betul lah. Beli kat mana? InsyaAllah doktor, thank you very much, doa yang sering. Okay, tinggal penjelasan. Okay, so I miss a few message saja, and it's fine lah
Terima kasih atas perkongsian ilmu ya. Selamat malam doktor dan rakan-rakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.